And very good morning. Selamat pagi semua kepada pelajar sains tingkatan 4. Okey, hari ini kita nak sambung mengenai teknologi kejuruteraan genetik. Okey, apa tu kejuruteraan genetik? Okey, so kejuruteraan genetik adalah suatu istilah. Istilah dekat mana kita gunakan dia untuk mengubah suaian genetik sesuatu organisma. Okey, kejuruteraan genetik ini diperkenalkan pada tahun 1971 hingga 1973. Okey, dia berkaitan, yang pertama dia lebih kepada DNA recombinant. Okey, ataupun GMO ataupun organisma termodifikasi genetik dan terapi gen. So, dalam kejuruteraan genetik ni ada 3 lah. Okey, kalau kamu buat nota, berkaitan dengan 3. Yang pertama, DNA recombinant. Kita tengok. Okey, apa itu teknologi DNA recombinant? Okey, DNA recombinant ni maksudnya dia combine. Combine tu maksudnya dia gabungkan. Gabungkan apa? Okay, dia akan gabungkan 2 spesies untuk menghasilkan satu genetik yang baru. Contoh, DNA daripada tumbuhan kita combinekan dengan DNA bakteria ataupun manusia. Dekat sini dia dapat uh, menggabungkan dua jenis bakteria ini. DNA tumbuhan dengan bakteria ataupun DNA manusia dengan kulat. Untuk mencipta DNA hybrid. Contohnya penghasilan insulin manusia. Penghasilan insulin manusia dia daripada bakteria. Penghasilan insulin ini dapat membantu untuk pesakit diabetes. Ataupun pesakit kencing manis. So, macam mana? So, kalau kamu tengok step by step ini, step nombor 1. Dekat mana step nombor 1? Dekat sini. Apa yang terjadi? Dekat sini, DNA ini akan dipotong dengan enzim pemotong. Kemudian, pada step yang kedua sini pula, DNA plasmid. DNA plasmid yang tadi dipotong tadi, dia akan tadi DNA dipotong, kemudian DNA plasmid pula dipotong dengan menggunakan enzim pemotong. Kemudian nombor 3, dekat sini DNA recombinant dimasukkan dekat dalam sel bakteria. So dia akan combinekan dua sel ini, dua DNA ini. So bakteria recombinant tadi, nombor 4, dia akan mengganda di dalam tangki penapaian. Dia akan mengganda jadi 2 lah. So kemudian step nombor 4, tangki penapaian. So dia akan gandakan. So kemudian pengekstrakan dan penurunan insulin manusia. So dia akan dapatkan insulin manusia. So daripada apa tadi cikgu cakap, so dia akan combinekan antara DNA dekat sel pankreas manusia tadi dengan DNA plasmid. DNA plasmid dengan DNA tadi dia akan gabungkan. So dia akan combine. Lepas tu dia akan gandakan. Kemudian dia akan ekstrak dan tulinkan. Kemudian organisma termodifikasi genetik, iaitu GMO. Pernah tak kamu dengar perkataan GMO tu apa? GMO itu adalah genetically modified organisma. Ataupun kita panggil dia organisma yang diubah suai secara genetik. Untuk tujuan tertentu. Contohnya macam ini. Pernah tak jumpa jagung manis? Kalau kamu tengok, ini adalah salah satu makanan yang dimodifikasi secara genetik. Macam mana? Teknologi ni, dia gabungkan dua spesies yang berbeza. Dia akan menggabungkan spesies yang berbeza. Contohnya gen haiwan dengan gen tanaman. Ataupun gen bakteria. Untuk menghasilkan GMO. GMO ni dia ada ciri baru ya. So, yang ciri baru ni, dia tidak mungkin boleh dihasilkan melalui proses persilangan tradisional. Organisma baru ini mengandungi beberapa pengkhususan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualiti komersial. Contohnya selalunya kita gunakan untuk tumbuhan lah.
Okey, tumbuhan sebab itu sumber makanan kita. Okey, dia berapa tumbuhan okey yang dihasilkan. Okey, tumbuhan ini contohnya dia nak menghalang ataupun dia nak protect lah okey badan dia ataupun dia punya buah-buah tersebut daripada serangga perosak ataupun penyakit. Okey, selalunya dia diaplikasikan dalam padi, jagung dan kelapa sawit. Okay, contohnya lagi, kita nak menghasilkan buah yang besar, nutrisi yang lebih tinggi, daya rintangan, okay, buah yang besar, nutrisi yang tinggi dan daya rintangan terhadap pesakit ataupun perosak. So, salah satu ini, itu yang kita buatkan GMO, yang mana kita akan kurangkan penggunaan racun perosak. Okay. Yang ini kenapa? Sebab racun perosak boleh menyebabkan kepada keracunan ataupun pencemaran alam sekitar. Ini pun contoh buah tembika yang menjadi segi empat. Ini adalah hasil daripada kejuruteraan genetik. So apa kesan dia? Kesannya mestilah ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan dia yang pertama, dia dapat kenal pasti dan tentukan baka. Dia dapat kenal pasti dan tentukan baka dan seterusnya dapat merawat penyakit. Dan hasil tanaman dan ternakan dia akan jadi berkualiti. So, sebab itu dia combine dengan genetik yang lagi bagus. Nak dapatkan genetik yang bagus, so dia bagilah. Contohnya, dia nak buah yang besar, sabut yang besar. So, dia akan combinekan genetik tersebut. So, untuk menghasilkan hasil yang berkualiti. Selain daripada itu, dia dapat tahan daripada daya tahan penyakit. Untuk generasi yang akan datang. Selain daripada itu, dia juga dapat menghasilkan tanaman yang banyak. Kenapa? Tanaman yang banyak ni, dia perlukan masa yang singkat untuk dituaikan. Selain daripada itu, penghasilan insulin. Insulin daripada mana? Daripada bakteria untuk membantu kesihatan manusia. Yang tadi cikgu cakap apa? Pesakit diabetes. Apa pula keburukan dia? Kesan-kesannya, kalau orang tu tak tahan, dia mungkin akan mengalami alahan. So penghasilan spesies yang baru ini, dia akan menyebabkan spesies asal dia akan pupus. Selain daripada itu, kesan sampingan dia adalah mutasi. Mutasi kepada pengguna. Mutasi itu apa? Kita dah belajar kan? Mutasi gen, mutasi kromosom. So, pengubahsuaian genetik ini mungkin juga tidak beretika. Kenapa? Sebab mungkin dia boleh buat senjata biologi. Yang mana senjata itu dapat membahayakan manusia. Selain daripada itu, dia pun menghasilkan organisma mempunyai daya tahan tinggi terhadap pesticide. Kemudian, kita tengok. Dia ada etika-etika dia ya dalam teknologi kejuruteraan genetik ni. Mestilah orang yang berintegriti. Yang mana tidak menyalahi moral dan agama. Kadang-kadang orang dia nak buat yang lagi hebat. Sebab tu dia dah menyalahi moral. Dan membantu dari segi kesihatan. Dapat membantu dari segi kesihatan. Contohnya macam insulin tadilah. So, dapat membantu manusia yang ada penyakit diabetes. So, dapat juga menyelesaikan kekurangan makanan. Tak adalah makanan-makanan yang terhasil itu makanan yang tidak berkualiti. Selain daripada itu, elak daripada kerosakan tanaman. Kemudian dia mestilah tidak menyentuh sensitiviti agama dan moral. Dan dia mengelakkan daripada disalahgunakan dari segi undang-undang ke, peraturan ke. So, kat sini kita dapat mendidik ya. Semua para pengkaji untuk mengikuti perkembangan kejuruteraan genetik. So nanti kamu buatkan praktis formatis 5.4. Apa dimaksudkan kejuruteraan genetik? Atas sekali dah ada. Terangkan maksud ini, maksudnya simple sahaja. Jangan buat panjang-panjang pun ada dekat atas. 3 kebaikan dan 3 keburukan. So, kamu ambillah 3 kebaikan dan 3 keburukan. Itu sahaja untuk teknologi kejuruteraan genetik. Boleh? So, selepas itu, kita akan belajar mengenai variasi. So nanti variasi, cikgu akan bagi suatu lagi video untuk kamu belajar mengenai variasi. Sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum.